Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, di mana anugerah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Dia yang menyingkapkan muqasyafah ghaib, disingkapkan perkara-perkara ghaib yang bagi kita yang fuqarah, kita ni yang fakir, fuqarah, tak ada memiliki apa-apa, tak ada apa-apa, fuqarah ni tak disebut apa-apa, kosong, tak ada apa kita ni, fuqarah maknanya. Ya, maka kita ni dibagi, semua dibagi tu untuk setujuan dia, tak ada lain. Hidup kita ni fuqarah, tak ada apa, dia bagi. Allah ta'ala al-insan wa khinu minad dari lam yaku syai'an masqura. Maknanya dalam ayat tu mengatakan belum disebut apa-apa, tak ada apa benda kita. Dan tetap juga apabila dibagi kepada kita, tetap juga kita juga tidak ada apa kosong. Tapi bila dia bagi tadi kita rasa ada, itu yang jadi masalah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, dibagi kita nikmat yang paling besar hidup, kita pandai kita memulangkan balik, iaitu engkaulah sebenarnya yang maha hidup. Jadi engkau yang tahu untuk tujuan apa engkau bagi aku hidup, ya Allah, untuk mentajalikan keesaanmu, tak ada lain. Itu ala tuju sebab itu dinding tauhid zat yang asli, yang tak ada lagi dinding, rapat dinding lagi, dah habis. Yang perlu kita tahu dinding zat, maknanya dah habis dah tu pengajian maknanya tauhid sampai kepada dinding zat. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT, Allah yang memberikan kita pengetahuan, dia yang membukakan muqasyafah ghaibu, perkara-perkara yang kita ini tak tahu, dia yang singkapkan. Bila dia singkapkan perkara ghaib yang kita tak tahu tadi, fuqara kita ni tak ada apa benda, maka kita tahu tujuan dia tak lain sebenarnya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lari tajuk itu. Tajuk tu tetap sampai bila-bila, dia aja yang ada esa. Mana bukan ada dua, bukan ada nempel, bukan tak ada nempel-nempel, tak ada. Kalau nempel tu masih ada lagi. Mana tak, tetap juga dia ilahun wa, tak ada lagi. Kita akan tengok bila ada dua, nanti kita akan nampak kelainan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita duduk dia aja, kita tak ada tenggelam dalam lautan tauhid, dinding zat tu tadi, yang sejatinya tadi, maka kita akan dapat rasakan keabadian. Keabadian. Keabadian ni tahu waktu dia bila dan akhirnya bila. Dia tak ada permulaan, tak ada penghabis. Macam mana nak cerita tadi? Bila dia tu abadi tu, bila dia start ada abadi, abadan, abadah, abadi tu maknanya berterusan. Kita tak tahu bila masanya dia tu terjadi. Itu baru daripada Allah Ta'ala kata zat tadi, itu baru sifatku. Bagaimana Allah tu sendiri, sifat itu sendiri abadi, kita tak tahu bila mulanya. Al-awalu tanpa permulaan, wal akhiru tanpa penghabisan. Kalau saya tahu tarikh lahir 17/10/71, tahu awal saya lahir. Habis saya tak tahulah, tapi tetap ada tarikh awal tapi Allah abadi, dia tadi sifat, daripada sifat dia zat tu tadi dia keluarkan tadi, iaitu untuk dia kenali, dia keluar nama dia abadi. Sejak abadi itu yang kita tak tahu awal bila dia,
Akhirnya sampai bila akhir tanpa penghabisan. Maknanya sampai bila-bila dah masuk, orang dah masuk surga ke apa semua, dah selesai pada mahsyar, tetap dia abadi mengesakan Allah. Macam wal asr saya cerita tadi. Demi iaitu saat, minit, jam, hari, bulan, tahun, abad, zaman, bila-bila, itu termasuk wal asri lah maknanya. Masa tu sendiri pun mengesakan Allah. Maha Esa, masa. Maha pendek kan jadi masa. Tapi sebenarnya perkataan dia Maha Esa, mengesakan dia, mengesakan diri dia je. Jadi abadi itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah sendiri yang tadi awal tanpa akhir tadi, awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan, sentiasa mengesakan Allah. Tu. Maknanya bila kita duduk kat dinding zat tauhid tu tadi, duduk kat zat tu tadi, baru kita nampak sifat dia abadi pun sendiri mengesakan. Jadi keabadian tu tadi, kita duduk dalam keabadian tu, tenggelam dalam keabadian tu, maknanya sifatnya adalah mengesakan Allah. Contoh kita bangun tidur, bila kita dah tahu ni keabadian ni tadi, dia berterusan mengesakan Allah, sifat Allah Ta'ala tu sendiri, sifatnya sendiri mengesakan. Bila kita bangun tidur, terus kita akan ingat keabadian. Abadah. Bila kita ingat abadi, mana kita akan terus mengesakan Allah, mengikuti keabadian tu tadi. Bangun aja tidur terus kita. Jadi keabadian tu sebab keabadian abadi itu sendiri mengesakan Allah. Bangun tidur ingat tu tadi. Keabadian. Keabadian tu maknanya, abadi tu makna dia tu sentiasa dia mengesakan Allah. Macam wal asri tadi lah, wal asr yang kita faham tadi kan, sentiasa mengesakan Allah. Jadi kita pun nak turut begitu. Tak mau dalam diri kita, tak mau yang lain. Jadi bila kita ada kefahaman yang Allah bagi ni, maka kita tidak akan memilih-milih waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebab abadi itu sendiri berterusan. Dengan kita faham sifat Allah yang abadi itu, abadan abadi itu, samalah tu, maka kita faham itu daripada sifat Allah, rahsia Allah, maka kita duduk di situ, maka kita tenggelamlah di dalam zat dia. Itu cara nak tenggelam dalam zat, dinding tauhid itu tadi, keabadian itu tadi. Tanpa jangan kita semalam apa saya cakap, istighfar, membilang-bilang istighfar tu 70 kali, 100 kali, ikut cara Nabi tu. Jadi membilang-bilang tapi kita tak ada kesadaran. Nah, ini tak abadi ni ada kesadaran. Apa kesedaran abadi ni? Dia bila awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan, dia sentiasa abadan abadah, terus menerus mengesakan Allah. Begitulah kita sentiasa hidup kita ni, ingatan kita selalu mengesakan Allah. Kalau umur kita 100 tahun, 100 tahun kita, itulah nilai harga diri kita. Ya? Dia macam chip lah dalam tu. Nanti kalau dia bagikan kitab lain, mana dalam tu banyak engkau mengingat tu tadi, keesaannya yang betul-betul abadi, abadan, dalam keadaan kau tu tadi, dinding zat tu tadi, sehingga engkau tak ada merasa diri engkau, dia aja. Abadi tu sifat dia kan. Jadi dia aja yang mengesakan diri dia. Engkau tanpa ada rasa kedirian kau. Abadi. Ya, begitu. Maka disitulah tadi yang dikatakan nilai seseorang tu. Sebab di dunia bagaimana dia punya tenggelam dia.
keasyikan dia tu di mana. Kalau dia tenggelam tu dalam apa ni, contohlah bagian nelayan, bagian pertanian, bagian politik, apa bagian pun tengok tenggelamnya tu ke mana. Kalau selain daripada Allah, maka itu nama dia rugi. Innal insana lafil. Jadi itu kerugian, sebab dia tidak dapat rasakan lagi, dikenal diri, kenal Allah, kemanisan yang sedapnya duduk tadi dengan Allah, dan terus tetap abadi memakai sifat tu. Tak ada kita dah, tenggelam kat sifat tu. Dengan sifat abadi itulah makna menunjukkan Allah tu sentiasa dalam keadaan dia aja yang ada. Kita sebenarnya adalah angan-angan mengatakan kita ada. Itu kalau kau rasa kita ni ada, itu angan-angan. Tapi merasakan yang ada hanya Allah, betul-betul tak ada diri kita, itu yang asliyah. Itu yang asliyah, itu yang betul-betul yang dikatakan, kita sebut la ilaha illallah. Rasa. Kalau selain pada tu kita sebut la ilaha illallah, la abadi kita buat. Ya, abadi itu maknanya berteru, macam daim. Ya Allah ya daim, itu berterusan. Tapi abadi ni dia memang terus menerus mengesakan Allah. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi kita ni tadi makna faham, kenal diri, kenal Allah. Bila kita faham, tak ada. Apa pun nanti ala tujuannya adalah tak ada. Baru bila tak ada, baru kita ketemui abadi. Dia yang abadi sampai bila-bila yang ada. Berterusan daim, sifatnya tu tadi sentiasa dia memuji diri dia dalam keadaan tak pernah ada kekurangan. Allah berpengetahuan, ya, Allah berpengetahuan walaupun belum ada lagi dia nak bagikan pengetahuan tu. Pengetahuan Allah tu dah tetap ada. Belum lagi apa semua yang ada yang hidup, Allah tu maha. Jadi dia tak perlu jadikan untuk hidup, cukup dia. Allah tu dia maha mendengar walaupun tak ada makhluk lagi yang nak didengar. Faham tak? Ini saya nak bagi tahu dinding-dinding tauhid ni, supaya kita tak ada ragu lagi sampai ke dinding tauhid zat yang betul. Belum lagi Allah tu jadikan semua makhluk untuk kita lihat ataupun siapa-siapa lihat. Sebenarnya Allah sendiri sudah maha melihat. Tu. Sebelum lagi Allah Ta'ala jadikan perkataan, Allah tu sendiri dah berkata-kata dengan dirinya. Belum ada lagi makhluk untuk nak berkata-kata lagi. Dia dah berkata-kata dengan diri. Cukup dia memuji diri dia sendiri. Apa lagi? Belum ada lagi kekuatan apa nak dia sebarkan. Allah tu dah memang dia berkuasa, dan dia tak perlu nak bagi siapa-siapa kuasa, sebab dia cukup. Jadi kalau kita nampak, kita faham gini, jadi bila Allah tu kursiyus samawati wal ardh, dia beli kursi kerajaan kepada kita, makna kita ada kuasa tak? Kalau kita dah faham ni, tak ada. Sebenarnya kita yang salah faham. Kita ingat dia bagi kita kuasa, kita ada kuasa. Bukan. Dia bagi kita kuasa nak tunjukkan dia yang berkuasa. Tak ada apa pun. Iblis pun nama dia bagi gitu kuasa. Dia bagi tu apa, tapi bukan bermakna iblis tu ada kuasa. Itu sebenar. Jadi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, payah kita ni bercakap nanti lari tajuk. Kita tak mau. Apa dia? Orang syariat. Iyalah, pasal apa? Dia hanya letakkan durian tu di depan.
Kan? Yang tarikat dia kupas. Kan? Yang hakikat dia rasa. Yang makrifat dia tahu semua-semua tu tadi. Siapa yang bagi dia tenggelam kat situ. Kan lain, tak sama, mana boleh sama. Tak sama. Allah Ta'ala kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Apakah sama orang mukmin? Orang mukmin dah kenal diri, kenal Allah. Takut daripada Allah, kenal dia. Takut nak rasa ada diri, tu orang mukmin. Dengan orang fasik ni dia tak mau kenal diri, kenal Allah. Dia sekadar sebut gitu je, fasik. Allah sendiri yang soal, Allah sendiri jawab. La yastaun, tidak sama sekali-kali. Ibarat bumi dengan langit. Jadi kita ni beruntung lah. Itu pasal kata, aku ni pembandaraan yang tersembunyi dalam diskusi Allah. Ingin aku kenali, dan siapa yang kenali itu aku taruh cinta. Saya cakap tadi, belajar kenal diri, kenal Allah ni tadi, Allah sendiri cinta. Lah kalau kita kenal perempuan tu tadi, kita nakkan harta dia, nilai dia kat situ ke? Yang kita nakkan kepada sesuatu wanita tu tadi. Nilai itu kecintaan. Kalau kita suka, dia tak suka kita, macam mana? Nak cakap macam mana dah? Tapi kalau kita cinta, dia pun cinta, best tak? Bahagia. Jadi gitulah Allah sendiri istiharkan. Aku perbendaraan yang Apa perbendaraan tu makna dia? Khazanah-khazanah yang macam-macam aku, selirikian alam yang aku taburkan. Itu semua kalau kau kenal, akulah tu. Maknanya bila kau dah kenal, kau akan tahu bahawa kau akan cinta pada itu. Bila kau dah kenal tadi, kau akan cinta dan kau akan lebur. Lebur maknanya di dalam cinta, lebur, maka tidak ada lagi diri kamu. Itulah dinamakan tadi baqo billah. Kita fana masih lagi kita nampak benda-benda ni, kita nampak semua Allah yang gerakkan. Matahari ni sekali pandang, tu fana. Tu fana nama dia. Tu fana, mana kita nampak tak ada lain. Semua Allah yang gerakkan, semua susunan Allah semua kita nampak. Sekali pandang semua kita nampak, kian alam ni semua kita nampak, itu fana nama dia. Kalau bakok dia lagi dalam, bakok bilah tu maknanya dia dah duduk kat dalam. Itu susah. Dia dah duduk kat dalam. Dia dah duduk kat dalam tu. Maknanya dia yang memberikan tu tadi. Dia yang memberikan tu tadi. Dia yang memberikan. Kalau yang tu tadi, kalau yang tadi kita nampak tu semua perbuatan Allah. Baik ke, buruk ke, iblis ke, malaikat ke, nabi ke, jin ke, makhluk apa sekalipun, kita nampak semua perbuatan Allah. Tapi bila bakok bilah, kita nampak tadi kita dah maknanya bakok dah tenggelam, tak ada dah. Kita nampak dia dah. Dia tadi tak nampak lain lagi dah. Dia semua, makna faham tak? Hilang semua dah. Kalau tadi kan nampak lagi, makna nampak perbuatan Allah, makna kan? Itu fana. Kalau dah bakok, lenyap makna semua. Waya baqa, dia aja dah, maknanya dia aja, maknanya esa aja. Tu. Faham itu bakok bilah. Jadi kalau makrifat, belakang makrifat tu ada dinamakan waqfa, maqam dia. Bila kita dah tadi syariat, tarikat, syariat tubuh, tarikat hati, hakikat nyawa, makrifat roh tu keluar pergi waqfa. Maknanya lepas makrifat ada lagi.
Waqfa nama dia. Waqfa tu maknanya kita dah tenggelam. Kita dah tenggelam dalam lautan tauhid tu tadi. Hingga kita nampak roh tadi dia keluar, makrifat tadi. Makrifat tu roh dah keluar. Ini yang datang menyembah ni, nur. Nur ni akan menyembah kat roh tadi. Sebab roh tu berasal pada nur. Ni nur ni yang tadi menyembah nama Waqfa ni tadi. Dia menyembah. Sebab roh tu bila keluar, pasal roh tu berasal daripada nur Muhammad. Jadi dia akan menyembah. Sebab dia ibarat macam anak lah. Keluar ya, dia tangkap lah. Dia tangkap nak bawa kepada Waqfa ni tadi. Waqfa ni maknanya dia nak mengalir kepada nak keleburan bakok tadi. Maknanya Waqfa tu dah kira dah selamat dia tu. Waqfa tu dah kira selamat. Dia roh tu dah keluar, kenderaan nur tu datang. Tangkap, bawa sampai ke tempat Waqfa tadi. Sampai ke tempat Waqfa, Nabi Musa nampak cahaya. Dia masuk dalam cahaya tu, tenggelam, hilang fana dia. Terus cahaya Muhammad tu bawa menghadap Allah. Itu rahsia, dia tak ceritakan. Dalam tu Nabi Musa berjumpa Allah SWT lah, dengan cara hijab. Tapi hijab tu maknanya dia sampai hijab tu dah memang betul selapis sajalah. Maknanya itu nama Waqfa, dia duduk situ pun dia selamat juga. Ya Rasulullah SAW dia bukan Waqfa lagi, singkap. Yang satu lagi tu dinding, sampai dinding tauhid. Waqfa ni masuk dalam lebur. Tak ada Muhammad lagi dah. Ahmad tak ada, Muhammad tak ada. Tinggal Ahad. Itu nama dia. Makam dia Ru'yah. Itu Allah sendiri yang tadi dia ada makam-makam dia. Orang yang dah bila sampai kepada Ru'yah bil haq nama dia. Laqad, surah Al-Fat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Maknanya laqad ditetapkan Allah Ta'ala dengan janji bahawa dia akan dapat ni ru'yah yang kebenaran yang jelas. Maknanya ru'yah ni kalau bahasa tafsir dia kata mimpi. Dia boleh bagi tahu tu mimpi je lah. Macam kita mimpi, Allah bagi tanda dalam mimpi. Kan? Yakin tak? Yakin kan? Tapi nak dibaratkan sebenarnya Nabi tu bukan mimpi. Nabi tu dah kenal diri, kenal Allah. Dia tu Allah bagi tahu langsung. Rasa dia engkau akan dapat kemenangan yang tu tadi. Masuk ke Masjidil Haram tu dia dengan aman dan selamat. Apa Masjidil Haram tu? Maknanya dapat masuk dalam bakok Bilal lah maknanya. Itu kalau dibedah siasat ayat tu. Kalau nak disyariatkan, syariatkan lah. Kalau nak dimakrifatkan, dibedah siasat, itulah sebenarnya. Dia kata Masjidil Haram kau akan dapat masuk, melakukan haji, buat apa, umrah ke apa, dengan selamat aman. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita kupas ayat tu, sebenarnya dia babit dalam diri kita perjalanan. Selagi kita tak duduk kat makam tu, kita takkan sampai. Dia dalam diri kita. Perjalanan tu kan Isra' kan saya cerita tempoh hari. Siapa yang memperjalankan tu tadi? Kan? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita. Perjalanan jantung kita nak naik atas, turun, bawa, berhenti pun tak. Semua dikontrol, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya cakap tadi, tak ada. Kita ni tak ada. Macam mana nak proses? Carilah jalan supaya
Tu tujuan bila kita ni Allah Ta'ala suruh kenal aku pembenaran tersembunyi kan. Aku ingin dikenali kan. Siapa yang kenal dia, aku bagi dia kenal lagi, dia kenal lagi tak ada dia. Tak ada. Kan? Daripada tak ada sehalus kuman saya cakap tadi, halus lagi kuman tak ada kita, tak ada. Kuman yang halus pun tak ada dah dalam diri kita dah. Sebesar kuman pun tak ada rasa diri kita lagi. Kita belajar lagi, kenal lagi, lama-lama Allah hilangkan semua. Bila hilang barulah kita sampai kepada makam yang saya katakan tadi, laqad sadaqallahu rasulahu makam Rasul tadi. Ya bil haq, dari Allah sendiri yang panggil Muhammad, mai sini aku yang panggil. Bila Allah yang panggil lepas tak ada. Tu tadi. Jadi kita nak begitu, nak dapat yang sampai dinding tauhid Allah tu sendiri yang, dan kita dapat rasakan Allah panggil kita nanti. Ini best ni. Kan? Sebab dia akan makam dia tak tahu nak cakap, dia punya shock dia punya best tu. Ya. Ini maknanya kalau dapat tu makam dia, makam Rasul. Nanti bila kau dah duduk kat sana dia kalau wakfah, dia selamat gitu ya dalam benteng dia selamat lah. Wafah. Kalau ru'ya, dia dah memberi. Dia macam perigi Zam-Zam, air tu melempar ruah, nur tu tak keluar, dia kena bagi. Makam Rasul kan gitu, rahmatan lil. Bila orang dah tenggelam dengan Allah Ta'ala, tak ada diri dia dah barak, dia akan memberi keliling dia akan jadi tiang lampu yang menyuluh kegelapan. Orang baca Quran, tafsir Quran tak faham, dia lalu je situ faham. Ya. Tu tadi. Maknanya bukan tujuan kita mempelajari ini untuk tujuan membangga. Dia sebenarnya tak ada istilah bangga lah. Dia tak ada dah. Dia hilang diri. Apa nak bangga apa? Ya. Amalan apa yang paling yang paling hebat? Ya? Amalan apa yang paling hebat? Sahabat tanya pada Nabi Muhammad SAW. Apa amalan paling hebat? Kumpul sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kami nak tanya ni, apa amalan yang paling? Rasulullah jawab apa? Lari tajuk. Rasulullah kata, kita tanya amalan yang paling hebat. Nabi jawab apa? Ilmu mengenal Allah. Sahabat ni, Rasulullah salah faham ni. Cubalah ulang balik lah. Rasulullah, kami bertanya tentang amalan yang paling hebat sekali. Iya, aku tahu. Rasulullah kata, kalau kau amalan kau hebat macam mana pun, tapi kalau kau tak kenal Allah, takkan jadi hebat. Takkan jadi Tapi bila kau kenal Allah, automatik kau dah tenggelam, dah tak ada kau. Dah tak tahu nak nilai dia punya ketinggian. So, dah sampai kepada Allah. Tapi kalau kau amal belum tentu lagi sama. Asal kau tak kenal Allah, kau akan ungkit ni, kau akan berkira ni, kau akan bukan saya cakap tadi tak payah belajar ilmu yang lain, bukan. Maksud saya tu, maksud Rasulullah tu, kena mengenal Allah tu yang paling tinggi. Walaupun dia paling awal, dia juga yang paling tinggi. Lagi kau belajar lagi, dia tak habis-habis mengenal Allah ni, lagi. Sebab nak hilang. Kita ingat dah cukup dah hilang. Betul dah, aku dah sampai hilang ni, dah sampai wakfah dah ni, hilang dah ni, dah sampai makrifat ni hilang. Rupanya dia bagi ujian, baru tahu, ya Allah, ada yang masih ada lagi sangkut. Jadi kita tak tahu proses tu Allah Ta'ala punya penyusunan. Jadi kita ni kosong aja. Kalau dia bagi sedih lah. Kalau dia bagi tadi merintih lah. Tapi yang penting hati kita bila kena diri kena Allah, macam mana pun tetap ikatan kita dengan tauhid, iaitu dindingnya dia lah. Kau nak corak aku jadi sedih, aku sedih. Jadi dia duduk kat situ. Dia tak ada istilah dia dia yang melakonkan kesedihan, melakonkan rintihan. Tak. Itu dia asliah. Allah suruh sedih, dia sedih.
Allah suruh gembira, dia gembira. Allah suruh dia tenang, tenang. Jadi dia ni ikut, ibarat kita ni Allah nak bolak-balik macam mana kita Allah. Tapi syarat dia orang tu dah kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau dia tak kenal diri kenal Allah, dia tak boleh buat gitu. Memang tak boleh pun. Mana sama apa man kana mukminan kaman kana fasiqa. Lah, tak sama. Itu je beza dia. Kalau kita kata sama, orang fasik pun sama, mana boleh, tak boleh. Allah dah bagi tahu mana sama. Itu pasal untungnya orang dapat mengenal diri, mengenal Allah. Untungnya dari situ. Kita tak meletakkan situasi yang kita hendak. Aku berbuat ni, kata Nabi Hidik, bukan ikut kemahuan aku. Tak ada kemahuan aku dah. Aku takut pada Allah. Aku nak hidup aku ni diurusi oleh Allah. Pasal dia dah kenal Allah. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan membangkang. Walaupun dia yang susun juga, tapi kita kita menutupi kebenaran dia yang susun tu tadi. Dengan mengatakan ana rabbukumul akulah yang ada kuasa, akulah yang Tuhan. Itu perbezaan. Tapi mereka tak akan sedar. Mereka tetap kata mereka ada kudrat, mereka ada kuasa. Mereka akan mengatakan dia Tuhan, ada kudrat. Padahal itu semata-mata yang ada tu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menutupi. Tu. Tapi bagi orang-orang yang yang mukmin, yang kenal diri, kenal Allah, dia nyata, dia nampak. Dia tahu orang ni grade kategori dia apa dia. Sebab dia dah tenggelam dengan Allah, maka tak ada yang tersembunyi. Dia nampak, tahu watak-watak tu tadi. Cuma dia belum lagi diizinkan Allah untuk cakap. Kalau dia cakap, dia cakap lah. Kalau Allah suruh diam, tengok, lihat lah. Semua itu adalah Allah Ta'ala punya macam satu set. Allah Ta'ala punya macam apa, satu set sekian dalam ni satu set Allah Ta'ala punya lukisan lah. Macam apa, skrip yang nak apa tu maknanya, filem ke apa benda ke, mana dah Allah Ta'ala dah skripkan semua dah. Jadi dia akan nampak gitu. Semua tu tak ada kuasa, semua ni atas Allah Ta'ala punya tu. Macam mana saya nak cerita lagi? Kosong, tak ada apa. Lah pakaian kita adalah tak ada. Itu pakaian kita. Nak pakai kata ada, pakaian kita tak ada. Bila tak ada, barulah menyata dia aja. Tapi kalau ada kita, ada dua, mana boleh wujud dua? Kul huwallahu ahad. Dia yang mengatakan dia yang bukan kita yang kata. Pasal kalam ni kalam dia. Yang nak bagi rasa siapa? Kehendak muridun. Pernah satu ketika Sayyidina Ali dia soal dengan Sayyidina Abu Bakar. Tatkala mana dipanggil guru, tatkala mana dipanggil murid. Semalam saya cakap tadi. Tu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Tatkala aku mendapat lazat, itulah yang memberi lazat tu guru aku, dan aku ni murid. Nampak? Kita pun tak faham macam mana ni guru dia macam ni. Makna guru kita Allah lah. Yang memberi lazat siapa? Untuk nak makan durian dia siapa? Dia bagi tahu kan maklumat tu. Siapa? Itu guru kita yang Allah. Jadi dua orang ni, guru atau murid. Jangan jadi satu lagi. Biar kita mengajar ataupun belajar. Jangan satu lagi, kurang ajar. Jadi hidup bagus, belajar mengenal Allah ni, lepas tu kita mengajar. Dua-dua sifat ni bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Tak ada amalan yang hebat mengenal Allah. Itu tadi. Bagai nak tadi sahabat tanya amalan apa yang paling hebat nak diamalkan tadi. Rupa Nabi tak suruh amal. Nabi kata kenal. Berbeza kan amal dengan kenal. Sebab Allah sendiri bagi tahu dalam hadis kursi.
Aku pembendaraan tersembunyi. Maknanya rahsia. Aku banyak rahsia yang tersembunyi. Jadi aku ni ingin dikenali. Jadi siapa yang ingin dikenali, aku akan aku bagi. Al-insanu sir. Mana manusia tu adalah rahsia. Dan tak lain rahsia tu adalah aku. Mana ada kita? Itu tadi. Sir tu rahsia lah. Bahasa Allah Ta'ala tu sir tu rahsia. Tu. Sir. Contoh Haji nak makan durian. Rasa tu sampai. Ada bertulis tak? Dia berbentuk rasa kan? Sir lah tu. Rasa tu sampai dulu. Ke durian sampai dulu? Tentu rasa. Baru pergi cari durian. Betul? Siapa yang bagi? Kalau dia tak bagi rasa, nak pergi cari durian tu. Jadi siapa yang gerakkan kita pergi cari tu? Dia lah. Mana ada apa-apa ke kita ni? Dia yang ngisikan nak makan durian, nak makan apa, sambal tempoyak ke apa benda. Dia yang mengisikan hidup kita. Kosong, kita ni kosong. Dia yang mengisi. Itu tadi. Jadi bila kita letakkan keabadian, saya cakap tadi, dia tu keabadian tu tadi, sifat dia tadi, maka kita dapatlah duduk kat dinding zat dia. Keabadian tu hampir kepada dinding zat dia. Pasal zat ni jangan dikaji. Zat tak boleh kaji olehmu sifat tu. Tapi sifat yang mengalir cepat kepada dinding zat tu adalah abadi. Sebab abadi tu kita tak tahu. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabis, berterusan dia mengesakan Allah. Itulah kita pakai itu tadi. Itu cara nak tenggelam dalam zat tadi. Tu. Barulah di abadi tu dia kukuh. Di abadi ni dia kukuh. Sampai bila-bila pun dia tetap mengesakan. Jadi kita pakai pakaian abadi tu tadi. Kukuh diri kita, apa pun kat mana pun kita campak, kena apa pun, tetap kita mengesakan Allah. Watak apa pun Allah Ta'ala suruh kita tajali kan, senang ke susah ke apa pun, tetap kita mengesakan Allah. Kita tak nak gembira ke susah ke senang, tetap abadi kita mengesakan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu pakaian keabadian tu. Allah Ta'ala kata keabadian tu adalah sifatku, dekat sifatku. Itu tadi. Sifat Allah Subhanahu Ta'ala tu yang dekat dengan Allah Ta'ala, paling dekat dengan zat tadi adalah keabadian. Jadi duduklah keabadian tu diri kita terus menerus daim mengesakan Allah je. Solat ke puasa ke zakat ke apa, 24 jam apa pun, bawa kereta ke meniaga ke apa, keabadian tu kita pegang, mengesakan Allah. Tak ada limited, maknanya non limited. Dia tak ada tanpa ada apa ni, pakai bila-bila pun pakai tu. Di situ tempat maknanya kelazatan yang dikatakan zat yang bernama laisa kamitslihi syai'un, yang tak boleh diumpamakan lagi, dan tak boleh nak digambarkan, tak boleh diapa. Di situ bila seseorang tu dah sampai keabadian tu sendiri mengesakan Allah je. Mengesakan Allah tadi. Manisnya tak ada pahit, manis je. Mana kalau kita tak duduk di situ, mana kita ada keluar daripada keabadian tu, maknanya lawan dia apa? Sengsara. Keabadian tu tempat, maknanya sentiasa kita dengan yang kata tadi ayat surah apa tu, irji'i ila rabbiki. Kalau kita tak minta dikukuhkan, dipelihara kita untuk tetap situ, kita akan keluar. Tapi rupanya Allah Ta'ala kata bila kau pakai keabadian, kau tak akan keluar-keluar. Ni rahsia maknanya Allah Ta'ala. Lagi satu daim, dia lebih kurang tak? Daim tu berterusan. Allah tu dia puji diri dia sendiri tu berterusan. Daripada awal tanpa permulaan sampai bila-bila pun dunia dia dah kiamat, dah gulung semua, tetap Allah dalam keabadian mengesakan dia. Tanpa ada makhluk dijadikan semua ni pun tetap Allah
Kita tak tahu juta tahun, ratus juta tahun ke, kita tak tahu. Allah tu dah ada dulu dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia bukan di anak dan bukan diperanakkan, mana kan? Tak, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa-apa, dia aja yang ada sebenarnya. Yang lain ingat, rasa ada tu angan-angan tu, tipu tu. Kita pun kau rasa ada diri, ingatlah kau angan-angan tu, tipu. Cakap dengan diri kita sendiri. Yang ada ni keabadian dia. Dia keabadian dia je sampai bila-bila. Dia keabadian dia je yang ada. Bila kita dah tahu dipecahkan pada malam ni rahsia tu, pegang keabadian tu, kerana keabadian tu akan dalam tu ada dikukuhkan Allah komplit. Jadi kita tak nak yang lain, kita nak keabadian, iaitu sentiasa. Kalau ada wali-wali Allah, dia zikir abadan abadah. Dia kata maknanya sama tu, abadan abadah tu samalah. Kita minta maknanya terus menerus. Ada yang zikir ya Allah, ya Daim, ya Allah pun boleh juga, berterusan juga tanpa putus. Jadi inilah mana bila Allah singkapkan mukasyafah ghaibu lil fuqara. Kita ni fuqara, fakir maknanya fakir miskin. Kalau fakir miskin tu maknanya dia tak dapat nak sara hidup dia lah kalau bahasa kita. Tapi kalau fuqara ni hilang, tak ada apa, kosong. Adam tu fuqara, Nabi Adam tu dia patung dia tu pun Allah yang apa lagi nak cakap dia? Tak ada. Patung tu pun belum masuk roh lagi, patung tu pun Allah juga yang gitu. Masuk je, tak ada lain sebenarnya, dia juga maknanya tanpa perlu apa-apa. Allah SWT ni dia, kalau Allah nak jadikan sesuatu tu, dia bijaksana. Jangan Allah menciptakan sesuatu tu, Allah nak macam mana kita rancang, kita buat ni macam mana, eksperimen kita mana ada macam tu. Allah mana ada Allah nak fikir-fikir mana. Dia dah bijaksana, apa pun jadi memang cantik. Malaikat berapa juta dijadikan, semua ada tugas dia. Apa jin-jin, iblis, kuncu-kuncu dia, semua Allah ciptakan. Apa makhluk Allah kat bumi ni, satu hari dia lahirkan 1000 orang satu dunia ni. Itu semua tak ada susah bagi Allah. Dia tak panggil apa ni orang cerdik pandai je, aku nak bincang dengan kau, aku nak ciptakannya je. Mana ada, tak payah. Allah tu dah maha hakim, bijaksana. Dia tak perlu, dia tak ada rasa was-was nak ciptakan ni, rasa menyesal aku dah jadikan kau manusia. Tak ada. Itu semua mengarutnya cerita. Apa pun Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta haza batila, ya Tuhanku, apa pun kau jadi tak ada yang batil. Baik dijadikan iblis, baik kan dijadi apa benda pun, tak ada yang batil. Mana tak ada batil, tak ada sia-sia lah. Cuma manusia yang suka membantah, membalah bila dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Disalahkan iblis kalau dia silap. Dia solat tak khusyuk, syaitan kacau. Tu. Jadi ada je idea dia nak berbalah. Sebab dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila dia dah kenal diri, kenal Allah, dia takut nak berbalah, takut nak mempertikaikan Allah Ta'ala punya ketentuan qada, dan takut dia. Walaupun dia dah tak tahan, dah bergoyang kena ujian tadi kan. Aku tahu ya Allah daripada engkau, ya Allah, engkau jugalah ya Allah, aku dah bala ujian kau, musibah kau sampai ni malapetaka besar ni datang ke aku ni ya Allah, aku tak mampu ya Allah, ni semua daripada engkau ya Allah. Abadan abadahkan, abadikan aku terus dengan kau ya Allah. Daim terus aku dengan kau ya Allah. Walaupun bergoyang macam mana pun, tetap kita tak lari pada tajuk tu tadi. Kita minta abadan abadah, abadi, daim terus dengan bagi tu. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, nak cakap macam mana?
Kita cakap macam ni, dia lari tajuk. Dia punya mentality dia tu, orang yang tak kenal Allah tu memang cukup jauh, ibarat bumi dengan langit. Allah Ta'ala kata jauh sangatlah. Apa man kana mu'minan kaman kana la tak sama. Orang bila kenal diri orang mukmin tadi, sebut nama Allah dalam hati dia pun dah bergetar dah. Bergetar hati dia, dia ingat Allah tu. Getar hati dia. Rindu, takut, asyik. Yes. Disebut dalam hati. Dia nampak je bentuk-bentuk macam nampak apa dinding batu pun dia dah nampak Allah dululah. Dia pun dah. Sebab dia nampak tu tangan-tangan kekuasaan Allah. Kekasih dia punya tangan yang buatkan batu-batu apa, dia pun dah. Orang mukmin ni dia punya cinta pada Allah tu luar biasa kan. Yang orang fasik ni berbeza. Fasik ni boleh pergi munafik, boleh pergi macam-macam dia pergi. Itu makna fasik satu benda yang makna golongan yang batil lah, maknanya Allah jadikan dalam bagian batil. Batil ni suka membantah, menyombong diri. Dia kata, aku daripada api, Adam daripada tanah, aku lagi mulia takkan aku nak. Dia gitu. Dia membantah. Padahal Allah yang suruh. Saya balik penat-penat suruh anak saya pijak saya. Anak saya pula tadi kat sekolah, ustazah dia kata jangan pijak bapa, tak baik. Anak tu pun fikir, Pak, tadi ustazah datang, dia kata dengan Irfan jangan pijak bapa, tak elok. Lah ni abah yang suruh. Kalau abah tak suruh tu lain lah, ni abah yang suruh kan. Gitulah kan. Kena faham lah maknanya. Allah yang suruh. Jadi kita ni ikut gitu. Ati Allah wa atiur Rasul. Ikut arahan Allah, taat dan juga Rasul tu sentiasa taat maknanya. Jadi dijadikan tadi petunjuk kita apa ni, dia punya arah tu tadi adalah tetap mengesakan abadi, tetap macam mana pun nak dia bawa ke mana kita ke, nak tadi tempoh hari dia kata tadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke mana pun turun naik ke tetap kita dengan maknanya campak ke mana jarak jauh, pergi ujung langit namanya sekian alam, kita pergi di ufuk dia bawa, tetap mengesakan Allah. Tuju tu tak lari tajuk dia. Jangan kita pergi sana nampak indah lain, kita dah tak nampak Allah dah. Padahal Allah uji tu. Engkau nampak keindahan di syurga lah, taman syurga. Kau nampak indah dia dengan hiasan, dengan kau tengok. Tapi engkau tak nampak yang mentajalikan tu lebih indah. Kemarin dulu saya cakap, kau nampak naik daripada bawah, kau nampak gunung apa Kinabalu tu, atas ni kalau pergi indahnya ni. Bila kau naik atas memang indah, tapi kau tengok bawah pula, kat bawah ni cantik juga, kat bawah pemandangan. Jadi indah tu kat mana? Atas pun kau kata, tapi bila naik atas bawah pula indah. Jadi indah tu kat mana? Itu saya cakap tadi, bila hati kau dah kenal Allah, jadi kau tak nampak apa pun yang Allah lukiskan indah-indah tu tadi, Allah nyatakan tadi, engkau tak tertipu dengan yang dinyatakan oleh Allah. Engkau akan nampak siapa yang menyatakan tu lebih itulah keindahan yang sebenar, saya cakap. Tu tengok. Kadang-kadang saya minta maaf, saya bukan nak hina siapa-siapa, tapi mata kita tengok, ramai-ramai kita tengok kan, dia punya jodoh dia, laki tu tadi tak berapa handsome sangat, tapi perempuan tu dah macam kita pun tengok macam puteri je. Jadi kita diajar oleh Allah Ta'ala tu kan, yang puteri yang cantik ni tadi macam mana dia pandang yang lelaki ni, dan lelaki ni pula macam mana dia punya pandangan tu tadi, keindahan tu tadi kan. Kalau kita lah jadi perempuan tadi,
Apalah bodoh sangat perempuan ni. Lelaki ni tak sesuai lah. Kan kita, kalau kita punya apalah, jahat kita ni kan. Tu. Tapi itulah saya cakap tadi. Keindahan tu tadi letak di sisi Allah. Bila Allah dah berikan tadi keindahan, engkau akan nampak. Ya. Jom. Ada isteri Rasulullah satu begini badan besar. Ha. Tapi Rasulullah nampak keindahan tu tang mana? Tang siapa yang suruh tu tadi? Siapa yang suruh tu tadi? Itu yang mahal dia tadi. Jadi dia tak memandang body, dia tak pandang muka, dia memandang siapa yang suruh. Itulah sebenar keindahan. Tapi kalau dia tu tak bagi, itu saya cakap tadi. Allah SWT ni dia memberikan kita mukasyafah ghaibul lil fuqara. Dia yang menyingkapkan, yang membuka mukasyafah. Dia yang bukakan, lepas tu dia bagi faham perkara yang ghaib, yang kita fuqara tak tahu apa benda. 100% dia bagi masuk, downloadkan. Manusia sangka dia, bila dah tu dia sombong, dia kata dia aku lebih faham aku. Itu bila kita mengaji ni, kita akan tahu setiap apa pun detik yang masuk semua kita esakan daripada dia semua. Sebab bila belajar mengenal diri, mengenal Allah, dia akan keluar bersih nama dia. Bila bersih, nanti Allah yang akan suci dengan nur-nurnya, maka jadilah suci nanti. Bila suci tu barulah nanti dialah. Bila suci tu dialah, bukan kita lah. Kesucian tu dia. Maknanya kita bersih, datang dia nanti suci, cuci jadi suci, tak adalah kita. Dia lah semata-mata. Tu nama suci. Tapi kalau ada diri lagi, tu tak suci. Ada dua lah, tak boleh, tak suci tu. Sebab saya dah bagi tahu tu hari, mana kalau cuci tubuh bolehlah pakai air, tapi kalau cuci di dalam dia tadi, dia kena ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Matikan diri, mengenal diri, dah kenal betul-betul diri, ada tak lagi kita? Tak ada. Siapa yang dah betul-betul kenal diri, jawapannya kalau dah tepat dah kenal diri, tak yang ada hanya dia akan berusaha tak nak ada rasa diri dia cukup takut ada rasa diri dia, betul? Sebab dia dah Allah dah bagi kenal. Begitulah kehidupan kita. Ini kalau hala tuju ni, kalau kita tak dapat, innal insana lafi khusr, rugilah. Allah kata rugi. Sebab engkau tak walas, kau tak tahu nak mengesakan aku. Padahal hala tujuan kau paling manis, paling besar sekali, paling anugerah paling besar adalah hidup kau tadi. Kau tahu hidup kau 24 jam abadi mengesakan nikmat dia tadi. Sebab kau dah terlupa berjanji kau tadi di alam roh 4000 tahun dulu sebelum tubuh kau ada. 4000 tahun alam roh kau dengan Allah. Itu iman kau baru asli waktu tu. Hanya syok dengan Allah 4000 tahun dulu. 4000 tahun roh kita dah sentiasa dengan Allah, syok asyik dengan Allah. Bila dia masuk, baru masuk berapa puluh tahun, kita dah lupa 1000 tahun. Cari balik kat dunia ni. Sebab itu, maka tu Rasulullah bagi tahu, jadidu iman, barukan, barukan iman kamu. Macam mana nak barukan iman? Macam engkau dulu hanya dengan Allah je. Itulah baru iman maknanya. Kau tak nampak lain, kau dengan Allah. Kau ibaratnya engkau berpaut dengan Allah lah. Macam mak tu baru lahir baby dengan mak je. Sikit-sikit mak. Sebab apa? Nyusu kat dia. Kan? Jadi engkau tu alam roh kau ketui lah. Kau punya makanan kau, roh tu adalah Allah. Keasyikkan dengan Allah. Maka tu Nabi kata, jadi du iman aku. Barukan balik iman kau seperti dulu kau dah berjanji. Baru kau dah terlupa ni, kau kena balikkan balik. Barukan balik. Kereta tu renovate balik, apa balik, engine service balik. Jadikan dia seperti yang mula-mula kau beli dulu. Tukar semua tak? Tukar dengan enjin-enjin semua kan? Betul?
pakaikan pakaian lain apa lagi kan. Tu mana jadid baru kan dia. Imanakum, iman kalian dengan akthiru min qauli, perbanyak-banyakkan mengenal Allah. Menyebut akthiru pun ada makna akthiru ni sebut, dan selain daripada sebut adalah lebih tepat lagi daripada akthiru qauli tadi, menyebut qauli tadi adalah dengan banyak-banyak itu tadi memahami, mengenal Allah sampai disebut nanti hilang tak ada kita. Sebab kalimah la ilaha illallah tu menunjukkan supaya hilangkan ketika Isra wal Mi'raj Nabi SAW dia naik ke langit yang keempat ke kelima, jumpa Nabi Ibrahim. Keempat. Lepas situ dah tengok cahaya laju naik menuju kepada Sadratul Muntaha tadi, tempat yang paling atas tinggi sekali. Puh! Rasulullah kata, cahaya apa tu? Pada Nabi Ibrahim. Itulah orang yang betul-betul menyebut, orang yang kenal Allah, yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Cahaya dia direct sampai kepada Allah. Sedangkan amalan lain yang lain tergantung-gantung, lambat nak naik. Tapi orang yang betul kenal diri, dia kenal Allah, dia sebut la ilaha illallah terus sampai kepada Allah. Sebab dia terus tenggelam dengan Allah, tak ada. Tu la ilaha illallah punya special. Pasal Nabi-Nabi semua bawa, daripada Nabi Adam sampai 124,000 sampai Rasulullah SAW, la ilaha illallah, kenallah engkau Tuhan, tak ada engkau yang cepatnya sampai tadi. Tu tadi nak bagi tahu, untungnya tadi engkau menyebut kalimah tu dengan kau banyakkanlah nanti 24 jam nanti tak ada engkau. Walaupun kau tak sebut tadi kalimah tu, tapi engkau dah memahami engkau ni tidak ada. Sampai pentingnya tadi kalimat ni tadi kan, Allah jadikan tu, kalau ditimbanglah sebutan kalimah la ilaha illallah yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dengan seisi-isi satu dunia ni, berat lagi timbangan satu kali orang yang betul-betul sebut. Orang yang kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, sebut. Jadi itu, kalau kita beramal solat untuk kepentingan kita, kalau kita puasa untuk kepentingan kita. Sebab apa? Solat tu dapat mencegah perbuatan keji dan itu untuk kita. Tapi la ilaha illallah betul-betul hak Allah, subhanallah, bukan. Itu dia kata kalimatul ikhlas, yang thayyibah, yang sangat baik, sangat baik, ikhlas kalimah tu la ilaha. Kata seluruh nabi-nabi bawa ni, tak ada nabi yang tak bawa ni. Hebat tak hebat. Tapi bila kita tak kupaskan, tak apa, kita tak faham. Sebab seluruh ayat-ayat kalimat-kalimat Allah yang dak bawa naik ni semua, kalau kata Quran ni 30 juzuk, nak bawa naik mesti guna la ilaha illallah. Mesti guna la ilaha illallah baru dia sampai. Hebat tak hebat kalimat Allah la ilaha illallah. Sampai di setiap pintu-pintu syurga bertulis la ilaha illallah. Tetap juga penduduk syurga tetap juga nakkan, walaupun dah duduk dalam kenikmatan, tetap juga nakkan la ilaha illallah tu juga. Padahal dah nikmat banyak dalam apa? Syurga yang paling tinggi, dia kata hidangkan macam-macam, tetap juga dia nak la ilaha illallah. Itu lebih sedap lagi daripada kalau yang kenal diri, kenal Allah lah. Kalau sekadar disebut aja, tak dibedah siasat la ilaha illallah tu. Sebab la ilaha illallah tu kan nak kena hilang. Hilang tu nak kena ada proses. Mengenal diri tu nak kena hilang. Nanti saya cakap tadi, kita tak mampu, tapi bila kita belajar, Allah akan bagi step tu, susah ni,
Dia bagi kesusahan tu tadi, dalam susah tu baru dia bagi senang. Dalam susah dia bagi senang. Tapi kau tak nak belajar, macam mana dia nak? Tu untung ni kita dipilih oleh Allah belajar. Walaupun kita tak dapat mengajar, tak apa. Kita belajar pun dah kira termasuk sama. Belajar dan mengajar sama je kata. Allah suka. Tu. Ini melaku, kita dah pandai, dah tahu. Padahal kita dengan Allah masih lagi akhlak tak betul lagi. Masih lagi nakkan tu, nak upah ni, nak tu. Maknanya kita jumpa bapak kita tak lain. Tengok muka bapak kita, mesti nak minta upah bapak. Bapak kata baik sampai bila dah 30 tahun dah umur kau dah. Dah bekerja sendiri pun kau nak upah aku lagi bah. Maknanya bapak tu tunggulah lama, lepas tu tak faham-faham lagi kan. Gitulah. Allah tu tunggu je ibaratnya. Kau tak faham-faham dah masuk umur maghrib pun masih lagi. Kan? Tak faham-faham lagi. Bilanya kau nak tunjukkan akhlak kau dengan Allah dalam kehidupan. Sebab Rasulullah SAW sendiri dia utus selain membawa berita gembira, iaitu kenal diri, kenal Allah, dia ni diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Khuluqin. Sebab akhlak Nabi Muhammad SAW adalah dididik oleh Allah. Apatah lagi sang pencipta kita Allah, lagilah akhlak dia lagi tinggi, lagi mulia. Sebab dia downloadkan dia punya akhlak tu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad downloadkan kepada kita. Jadi sama juga, kita pun dapat daripada Allah juga, asalkan daripada Nabi Muhammad SAW. Untunglah kita. Lagi kita belajar ilmu, mengenal diri, mengenal Allah, lagi akhlak kita lagi dengan Allah, hablum minallah bagus, wa hablum minan nas bagus. Tu. Kita mudah menerima orang tegur kita. Kita tak ada rasa sombong. Ilmu kita tinggi macam mana pun apa, kita tetap siapa tegur pun boleh kalau nampak salah aku. Akhlak tu. Dan kita mudah menerima dan terima kasih kau tegur aku. Bukan makna kita dah belajar tinggi macam ni, oh si Ajis ni tak boleh tegur ni, ada je jawapan dia. Bukan jawapan. Kalau kena engkau punya soalan tu, aku nak perbetulkan soalan. Bukan aku nak bagi jawapan. Kadang soalan kau tak kena. Bukan aku nak bagi jawapan. Engkau soal tadi kan, engkau suruh istighfar kan. Lepas tu engkau tak tahu salah apa aku. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Istighfar kenapa? Jadi contohnya, bagi contoh lah apa benda bentuk kesalahan. Yalah kita ni banyak lalai lah dia ni. Yalah biar satu. Apa dia yang menyebabkan kita kena istighfar? Satu aja ke? Kita merasa itulah paling besar kesalahan. Kalau kita kata zina ni Allah boleh terima. Boleh. Tapi bila kau keluar, kau rasa engkau, itu syirik nama dia. Engkau merasakan ada engkau, ada Allah, ada itu pun wala yusyrik bi ibadati rabbi. Tapi kalau orang yang maknanya dia tak belajar aliran mengenal diri dengan Allah, ini benda adalah bukan kata wajib, dia atas pada wajib lagi. Bukan 2 kali wajib, 10,000 kali wajib lah bagi saya. Takkanlah Allah nak jadikan kau tak kenal siapa yang jadikan kau. Mengarut betul kau ni. Allah jadikan kau tak mau kenal dia siapa yang jadikan kau. Berat sangat lah kau ni. Berat benar. Orang Kelantan kata apa? Berat apa? Berat anak. Berat benar-benar berat lah ni maknanya. Berat benar maknanya. Kalau dah engkau ni Allah bagi kau makan, Allah bagi kau hidup, engkau tak kenal tu, ya Allah berat benar lah engkau ni. Lepas tu kau minta upah pula lagi. Lah memang betul tak kenal ni, jahil. Betul jahil, helbi betul lah. Tu. Jadi jangan rugi, janganlah kau sombong tak mau kenal Tuhan kau. Bila kau kenal Tuhan Allah
nikmat dia ya Allah, berkehidupan dengan Allah ya Allah, nikmat. Tak dapat nak Allah sembunyikan nikmat tu tadi pada orang yang kenal pada Allah. Kadang-kadang disembunyikan, kita tak dapat nak ceritakan. Syoknya tadi. Syoknya dia tak dapat nak Allah sembunyikan. Dia hanya orang yang kau kenal, baru aku bagi special. Kau nak ceritakan tak boleh. Kadang-kadang sama. Rasulullah kan dilihat wajah Allah. Tak boleh nak cerita, boleh nak cerita tak boleh, digelap Allah. Punya nikmat dia tenggelam tadi dengan Allah, tak ada dia. Dia punya dua anak panah rapat dan lebih rapat lagi dia tenggelam. Dalam kisah dia Rasulullah jumpa, maknanya lebur dah dia. Dalam kecintaan keasyikan lebur dia sampai dia punya tahap over dah keasyikan tu tadi. Hilang dah diri dia tadi, yang ada punya nikmat dia tadi. Tu. Tapi siapa yang boleh ceritakan tu? Tak ada orang boleh ceritakan, melainkan Allah tu sendiri yang bawa. Saya nak cerita rasa sedap durian pun tak boleh. Apa lagi Allah tu tadi kan? Rasa durian boleh kau ceritakan? Dia ada lemak manis ni, mana boleh cerita? Tak boleh. Kau makanlah sendiri, yang betul lah rasa dia. Betul? Gitu Allah SWT tadi, takkanlah kita nak ceritakan kau kena suci ya, kesucian. Kau kena bersih. Datang nanti kesucian Allah. Barulah tak ada diri kau, baru kau dapat lazat. Aku nak kongsi, nak passing kau tak boleh. Tak boleh. Cuma aku boleh bagi tahu itu je. Sampai dia punya pintu hadrat dia je. Di situ nanti kau ketuk, kalau dia ibaratnya kau ketuk selalu sampai waktu dia buka, dia panggil masuk, dapat engkau. Sebab aku hanya boleh hantar sampai situ je. Kefahaman tu, kata Rasulullah SAW. Aku boleh hantar di situ, di pintu sajaratah. Itu pun kalau Allah Ta'ala buka, dia tak bagi masuk, kau tak boleh masuk juga. Dia buka kena ada adab, dia panggil masuk baru boleh. Itu tempat ru'ya bil di atas pada makrifat, waqfah, atas pada waqfah, ru'ya bil haq. Itu tak ada makam lagi dah, dinding tu dah tenggelam habis dah, tak ada dah, di dah tak ada. Wa ma ramaita id ramaita, bukan kau dah, tak ada engkau dah. Kau bergerak tu dah tak. Tu. Dah tak boleh nak dipetikaikan dah. Kalau aku tu tadi lubangkan perahu tu, kau jangan petikaikan lah. Sebab bukan aku tu. Tapi kalau kau tak faham, dah pesan tu lah. Dah pesan, jangan kau apa aku buat, tolong kalau kau nak ikut aku. Jangan kau kacau aku punya projek, aku Allah Ta'ala punya projek. Ada. Jadi bodoh. Tapi ada itu kata tadi. Jangan ingat makna orang tu dia tak ada PhD, dia tak ada apa, kita ingat dia tu bodoh-bodoh kan. Padahal orang yang macam ni, kalau dia kenal diri, kenal Allah tu, orang macam ni jaga baik-baik. Sebab orang kenal diri, kenal Allah ni, Allah Ta'ala letakkan tadi kalimat suci dia tu kat lidah orang tu. Engkau membaca Al-Quran, dia tu dah bukan baca lah, dia dah makomkan lah, dia dah rasa dah, setiap huruf-huruf tu dia dah rasa. Engkau baca tafsir, lepas tu kau tak tahu nak gunakan. Dia dah, bila dia baca tadi, dia dah makna dia merasa tau. Dia dah, kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dah rasa lemak manis, dia dah rasa aroma bau Bismillahirrahmanirrahim tu, dia ada haruman dia, ada haruman dia. Pernah dengar? Tak pernah dengar, saya pun hari juga baru dengar. Bismillahirrahmanirrahim ni ada haruman dia. La ilaha illallah tu ada haruman dia. Selawat